Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiyah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, marilah kita sama-sama melihat perbincangan yang dihuraikan oleh para ulama berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kita ambil tajuk ini tuan-tuan sebab semalam cuti Christmas. Semalam adalah cuti Christmas, dan pengalaman saya apabila saya berjumpa dan berkawan dengan rakan-rakan yang beragama Kristian, sebahagian daripada mereka melihat Christmas itu hanya sebagai suatu lebih kepada apa yang diwarisi daripada orang-orang dahulu, dan mereka tidak menyambutnya sebagai suatu upacara keagamaan, walaupun itu dianggap sebagai upacara keagamaan. Sebahagiannya kerana mereka tidak lagi percaya kepada Jesus, ataupun kerana sebahagian di kalangan mereka tidak lagi percaya bahawa Jesus lahir pada 25 Disember. Jadi apa yang berlaku ini adalah antaranya apabila para pengkaji melihat dan membuat penemuan bahawa Jesus bukanlah lahir pada 25 Disember. Sebenarnya tokok tambah dalam agama ni dia banyak berlaku. Dia banyak berlaku kepada agama-agama dalam dunia ini. Maka sebab tu kita orang-orang Islam juga kita perlu berhati-hati supaya tokok tambah yang berlaku ini, yang sengaja diada-adakan oleh pihak-pihak yang tertentu, tidak berlaku kepada agama kita. Jadi maka kalau kita lihat juga contohnya, saya ada seorang kawan tuan-tuan, dia bekas Sami, dia tunjuk dekat saya satu gambar yang dipelajari oleh anak-anak sebahagian daripada rakyat Malaysia di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Kan, di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina ni dia ada buku teks dia lah. Dalam buku teks itu dia tunjuk salah satunya dalam salah satu page, salah satu muka surat tu gambar agama-agama yang ada di Malaysia. Jadi yang paling atas sekali dia letak, dia lukis gambar tu macam orang Cina lah, kan, bentuk macam orang Cina. Lepas tu agama tu agama Buddha.
Lepas tu dia tulis pula gambar macam orang Melayu dengan songkok dan sebagainya, kain tudung, pakai tudung, gambar orang Melayu. Lepas tu agama dia Islam. Lepas tu orang India, kan, dia color tu dia buat gelap macam orang India. Lepas tu ni agama dia Hindu. Jadi kawan saya ni tuan-tuan, dia Cina tapi dia memeluk Islam. Dia Cina tapi dia memeluk Islam. Yang istilah orang sekarang dia panggil revert, kan, orang yang kembali kepada fitrah. Jadi dia tanya saya satu soalan mudah saja. Dia kata, cuba ustaz bayangkan apa perasaan saya. Kawan saya ni yang Cina ni, dia kata, apa perasaan saya? Saya Cina tapi saya Islam, saya Muslim. Tapi di sekolah-sekolah kita, kementerian dalam sukatan, dalam silibus dia ajar kepada anak-anak sebahagian daripada kita, walaupun mungkin bukan anak kita, tapi memang ada anak-anak Melayu kita yang belajar di sekolah Cina pun, tapi dia ajar di peringkat sekolah rendah, agama itu pertalian dia dengan bangsa itu dengan agama. Sedangkan sebenarnya tidak begitu. Walaupun kita akui kalau di Malaysia ni, kalau Melayu dia Islam, tapi Cina, ya, majoriti Cina tu sama ada dia Buddha ataupun Taoism. Tapi tak semua, sebab ramai juga orang Cina yang memeluk Islam, sama sebagaimana India, kan. Tidak semua orang India, bukanlah 100% orang India yang beragama Hindu. Ada juga orang India yang beragama Kristian, ada orang India yang beragama Islam dan sebagainya. Maka dia tunjuk gambar tu, ya, salah satunya gambar yang dilukis macam orang Cina tapi beragama Buddha. Jadi kawan saya ni, dia bekas Sami dan dia memeluk Islam. Dan dia tanya dekat saya, cuba ustaz teka, ni agama apa? Ni bangsa apa? Saya pun tengoklah gambar tu. Saya kata, ni macam orang Cina beragama Buddha. Lepas tu dia tanya saya balik, kalau ustaz tengok gambar tu orang Cina tu dia menyembah patung, menyembah berhala. Sedangkan dia kata masa dia jadi Sami dulu, orang Buddha sebenarnya dia tak ada berhala, dia tak menyembah berhala. Tapi ramai orang Cina, dia kata, yang menyembah berhala, sedangkan Buddha tak pernah mengajar penganutnya menyembah berhala. Saya pun kata dekat dia, kalau macam tu mungkin ni gambar ni agama Taoism. Dia kata yang dia belajar dalam Taoism pun 18 chapters, 18 surah, 18 bab. 13 bab tu mengajar tentang tauhid, tentang mengesakan Tuhan. Tidak ada diajar tentang syirik dalam agama Tao. Itu dia cerita dekat saya. Jadi dia kata ini contoh benda yang berlaku dalam agama, walaupun bukan agama Islam pun, tapi tokok tambah, pindaan demi pindaan terhadap agama yang dilakukan oleh yang kita kata pemuka-pemuka agama dahulu, sehingga kan bentuk yang asli, kan, original agama itu sudah hilang. Kenapa hilang? Kerana pemuka-pemuka agama zaman dahulu, dia dengan sewenang-wenangnya dia buat agama ni macam milik dia. Sedangkan kita orang Islam, kita diajar bahawa kita tidak ada hak, kan, terhadap agama, kita tidak ada authority terhadap agama. Agama kita diajar bahawa satu-satunya sumber kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2 barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun Nabi tak boleh memandai-mandai. Apa yang datang daripada Nabi memang kita wajib patuh. Tetapi apa yang Nabi sampaikan kepada kita semuanya illa wahyu yuha, semuanya itu berteraskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, apa yang kita kena faham agama tu dengan cara yang betul dan dalam bentuk dia yang asal, supaya kita tidak menyimpang. Baik, maka kita pada pagi ni tuan-tuan, kita nak berkenalan dengan Nabi Isa alaihi salam. Siapa dia Nabi Isa alaihi salam di sisi agama kita, agama Islam? Baik, Nabi Isa alaihi salam adalah satu orang lelaki yang mana dia lahir daripada satu orang perempuan yang suci, kan. Yang perempuan ni nama dia Maryam. Nama dia Maryam.
Maryam ni dia datang, dia punya susur galur dia, keturunan dia daripada seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Imran. Dari Imran, dan Imran ini dia keturunan Bani Israel. Bani Israel maksud dia keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas tentang kemuliaan yang dimiliki oleh keluarga Imran ini, sehingga Allah Taala sebut nama keluarga Imran dalam Quran. Sampai tahap tu tuan-tuan, Allah Taala sebut keluarga Imran dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Ali Imran ayat 33 hingga 34. Surah tu sendiri pun nama dia Ali Imran, keluarga Imran kan, ayat 33 hingga 34. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih. Mustafa ni tuan-tuan, kita biasa dengar nama orang nama dia Mustafa, maknanya manusia pilihan. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih. Pilih siapa? Adama, kan, Nabi Adam alaihi salam, wa Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, wa ala Ibrahima, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Jadi keluarga Imran tu, wa ala Imran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, keluarga Imran, alal alamin, berbanding dengan seluruh alam ni. Dalam seluruh alam ni, ini antara nama-nama yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana special? Dia orang ni special. Baik, maka dalam keadaan mereka ni special tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan pada satu kedudukan yang begitu tinggi. Tapi cara Allah Ta'ala menguji keluarga ni, kalau kita nak banding dengan apa yang berlaku kepada kita, kita sendiri tak pernah mengalami ujian sehebat yang Allah Ta'ala kenakan kepada keluarga Imran, termasuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, bagaimana kita ni, kalaulah na'udzubillah kita diuji dengan orang duk buru kita, orang duk hambat kita, orang duk cari kita dan nak bunuh kita. Kita dalam masjid pada pagi ni tuan-tuan, kita tak ada masalah. Memanglah kita ada masalah, banyak masalah pun dalam kehidupan kita, tapi kita tak ada masalah nak keluar rumah. Tak ada kata nak kena intai, ikut tingkap dulu, pandang kiri kanan, kok siapa duk intai. Tak ada. Kita nak keluar bila-bila masa kita keluar. Pagi ni kita nak keluar, nak datang masjid pukul 5 pagi, 5:30 pagi nak datang masjid, tak ada masalah. Apa yang kita nak kena takut? Kita tak perlu ada bodyguard. Siapa masjid kita pada pagi ni datang masjid kena ada bodyguard? Ada? Kena ada bodyguard. Nak keluar pintu pun kena pandang kanan kiri. Kok ada orang nak terpa, nak pukul kita, nak tikam kita ke? Ada? Tak ada tuan-tuan. Kita tak takut apa pun. Saya sendiri sebagaimana tuan-tuan nak pergi mana-mana tak perlu kepada bodyguard. Sebab tak ada siapa pun nak kerjakan kita, tak ada siapa pun nak pukul kita, tak ada siapa nak bunuh kita, tak ada siapa pun yang duk hambat, duk cari kita sampai lubang cacing. Tak ada. Tapi benda yang tidak berlaku kepada kita, kan, benda yang tidak berlaku kepada kita, inilah yang berlaku kepada keluarga Imran, khususnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tak cerita pasal mak dia. Mak dia pun kena ujian yang sangat dahsyat. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, banyak masalah lah yang dalam kehidupan kita. Ada orang masalah dengan isteri dia, ada orang masalah dengan suami dia, ada orang masalah dengan anak dia, ada orang masalah dengan kedai gerai dia, apa semua.
Kan ada orang masalah dengan bos, dengan majikan dia, dengan tempat kilang dia kerja dan sebagainya, banyak masalah. Tetapi tidak sedahsyat apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada keluarga yang menjadi pilihan berbanding dengan seluruh alam. Allah Ta'ala guna perkataan tuan-tuan dalam ayat ni, seluruh alam, alal alamin. Maknanya seluruh alam ni, ini antara nama-nama pilihan. Kita tuan-tuan tidak termasuk dalam nama-nama pilihan keluarga yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang tu pun kita dah tak larat dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak ikut masalah ni tuan-tuan, memanglah ada orang suami dia tak mau kerja, jenis pemalas. Ada orang tanya saya, "Ustaz, betul ke orang Kelantan ni pemalas?" Orang Kelantan pemalas. Dia tengok saya, cara saya bercakap, dia kata, "Ustaz ni orang Penang ke?" Saya kata, "Tak, saya bukan orang Penang." Itulah dia kata, "Duk agak dah cara Ustaz bercakap tu macam orang baling orang Kelantan," dia kata. Saya kata, "Baling tu tidaklah, Kelantan tu betul," kata. Jadi dia tanya saya, "Ustaz, betul ke orang Kelantan ni, orang kata kalau suami-suami ni orang Kelantan ni, dia jenis pemalas, dia biar isteri dia je kerja?" Lepas tu nak jawab macam mana? Aku bela orang Kelantan kan, nanti orang kata dah dia orang Kelantan, dia mesti bela orang Kelantan. Kebetulan saya balik cuti lepas PKP hari tu, balik cuti, ayah saya tuan-tuan dia buat kajian. Ayah saya umur dah 76, dia sedang buat PhD tuan-tuan. Ayah saya umur 76. Jadi dia cerita dekat dia buat kajian tentang Munshi Abdullah. Dia buat kajian tentang Munshi Abdullah. Dia cerita tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan Munshi Abdullah. Jadi Munshi Abdullah ni dia duduk antaranya dia menceritakan tentang kehidupan orang masyarakat tempat yang dia pergi. Jadi Munshi Abdullah dia pernah sampai di Kelantan dan dia tengok kenapa orang Kelantan ni dia tidak bekerja, kan? Kenapa orang lelaki Kelantan tidak bekerja? Jadi dia rupa-rupanya pada zaman dulu tuan-tuan, Munshi Abdullah dia cerita zaman dulu lelaki Kelantan ni dia dipaksa kan oleh pemerintah zaman dulu untuk bekerja dengan pemerintah. Untuk bekerja dengan pemerintah. Jadi menyebabkan lelaki-lelaki Kelantan dia bersedia anytime akan dipanggil oleh pemerintah untuk bekerja dengan, untuk orang kata diperah tenaga dia, kan, diperah tenaga dia. Jadi menyebabkan kehidupan keluarga pada zaman dulu, nak sara keluarga, cari rezeki untuk keluarga ni digalas oleh para isteri. Sebab para suami ni dipanggil ke istana dan sebagainya, digunakan oleh pemerintah zaman dulu. Jadi itu asal usul kenapa orang Kelantan dulu tuan-tuan sekalian, dia tidak bekerja untuk keluarga dia, sebab dia bekerja untuk pemerintah zaman dulu. Ni alasan bagus ni untuk orang pemalas ni. Kan? Tapi itulah contoh yang mana kemudian zaman sekarang ni memang betul ada je orang yang tidak mahu bekerja, yang malas bekerja dan sebagainya. Jadi isteri-isteri sebahagiannya, bukan semua, tapi sebahagiannya bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarga, manakala suami pula mungkin dengan sebab dia pemalas dan sebagainya, ataupun dengan sebab masalah ekonomi dan lain-lain, banyak faktor, hari ini berbeza dengan zaman dahulu, yang mana sebahagian daripada mereka tidak bekerja. Jadi di pasar-pasar itu ramai wanita-wanita yang menjadi peraih, yang bekerja berniaga mencari rezeki untuk keluarga. Jadi banyak masalah, kan? Setiap tempat tu dia ada masalah dia yang tersendiri. Jadi ini semua adalah bentuk ujian daripada Allah Ta'ala, dan bagaimana kita menangani masalah itu. Baik. Jadi apa ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada keluarga Imran ini? Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Isa AS lahir dengan cara yang menyebabkan ibu dia Maryam
menghadapi tekanan daripada sekeliling masyarakat dia. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan kejadian Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti penciptaan Adam alaihissalam. Allah Taala kata nak banding nak faham bagaimana Allah Taala cipta Isa alaihissalam, tengok macam mana Allah Taala ciptakan Adam alaihissalam. Allah Ta'ala menciptakan Adam daripada tanah, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, jadilah, kun fayakun, jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Mana benda yang mudah bagi Allah Ta'ala, daripada tidak ada, bukan sahaja tidak ada bapa, malah Adam alaihissalam tidak ada ibu. Dalam keadaan tidak ada bapa dan tidak ada ibu, Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi Adam alaihissalam. Maka apa yang susahnya untuk Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan dia ada ibu, cuma dia tidak ada bapa. Jadi ini antara mukjizat, kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kehebatan itulah yang menjadi ujian yang sangat dahsyat kepada Maryam, kepada ibu, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Maryam ni tuan-tuan, dia tanya dalam keadaan dia kehairanan, macam mana dia nak lahirkan seorang anak dalam keadaan dia tidak ada suami. Maka Allah Ta'ala ceritakan kepada dia, kadzalikallahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dia kendaki. Apabila dia sudah apabila dia sudah menghendaki menjadikan sesuatu, maka Allah Ta'ala cukup kata kepadanya, kun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Jadi itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan tahu bahawa apa yang berlaku kepada Maryam, dia terpaksa melarikan diri, kan, menjauhkan diri daripada masyarakat dia kerana tidak tahan dengan tekanan daripada masyarakat kepada keadaan dia. Dia sebagai satu orang perempuan yang baik, satu perempuan yang suci, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia sebagai seolah-olah dia satu perempuan yang keji. Benda macam ni tuan-tuan, yang ni yang kita kena faham betul-betul dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala cerita benda ni dalam Quran sebagai panduan kepada kita. Biasa tak tuan-tuan salah sangka antara kita dengan masyarakat? Biasa tak? Biasa? Kita dengan keluarga kita, kita dengan kawan kita, kita dengan jiran kita, biasa salah sangka. Kita buat benda baik tapi orang anggap kita jahat. Kalau nak ikut fras tuan-tuan, memang kita fras, memang kita kecewa dalam hidup ni. Kita tolong dia, dia anggap kita khianat kepada dia. Kita buat baik kepada dia, dia anggap kita buat jahat kepada dia. Banyak benda yang berlaku dalam masyarakat, benda-benda yang macam ni, salah sangka, benda yang banyak berlaku tuan-tuan sekalian. Tak payahlah kita bagi contoh yang pelik-pelik, contoh yang mudah, yang banyak berlaku. Suami isteri pun banyak salah sangka. Suami ni bawa kereta tuan-tuan sekalian, kan, bawa kereta dari Johor, kita ambil contoh jauh lah, Johor lah yang jauh sekali, kan, kita di Penang. Dari Johor 8 jam nak sampai Penang. Masa tuan-tuan bawa kereta, isteri tuan-tuan buat apa? Tahu pun, tidur lah, kan. Dia tidur lah. Kita bawa kereta, mata ni duk apa, macam nak kena tongkat, macam cerita Mr. Bean, macam nak kena tongkat ni, apa, kelopak mata, berat sangat sampai kat rumah, kan. Isteri pun turun daripada kereta dengan anak-anak, dia kemas barang, kita pun masuk dalam rumah. Dia pun suruh kita buat tu buat ni. Dia kata, abang tolong, dia kata, kan.
Abang buat apa? Dia kata abang tak buat apa pun. Dia kata kita tak buat apa. Yang kita penat dah 8 jam bawa kereta kan. Itu cuma benda yang biasa, yang mudah. Isteri dia tak nampak. Begitu juga suami. Suami pun ada ketikanya dia salah sangka dengan isteri dia. Suami dia nak dia dilayan semua benda. Air pun nak kena buat. Kan nasi nak kena masak, lauk nak kena sedap-sedap. Dia anggap benda tu mudah. Dia tengok isteri orang lain tu masak macam-macam boh dalam Facebook. Masak macam-macam boh dalam Facebook. Itu pun kita tak tahu betul ke tidak. Entah gambar Google ke apa, kita tak tahu. Kita pun duk banding lah. Apa isteri aku ni masak telur je, makan telur je. Kalau minta itu sikit, oh nasi goreng je. Tak ada benda yang lain, macam isteri orang lain. Isteri orang lain tu dia dalam Facebook. Yang si suami ni pula hari ni dia tengok bini orang lain, esok dia tengok bini orang lain. Jadi dia seolah-olah dia set dalam kepala dia kena masak tiap hari dengan lauk 3-4 jenis. Padahal kawan tu sebulan sekali pun kita tak tahu yang dia masak. Kita mulai marah dekat isteri kita. Kita nak layanan istimewa. Isteri kena buat segala-galanya. Sedangkan isteri dah tak larat, dia pun bekerja juga, dia baru balik juga. Kan dia pun penat juga. Jadi salah sangka ni benda yang biasa berlaku, tuan-tuan. Itu benda yang contoh paling mudah lah. Kita antara suami isteri pun kita salah sangka. Kita rasa suami kita atau isteri kita, pasangan kita, dia relax. Padahal dia sibuk, dia penat. Begitulah sebaliknya. Antara ayah dengan ibu dengan anak-anak pun biasa berlaku salah sangka. Anak-anak rasa ayah dengan ibu dia tak sayang dekat dia. Padahal ayah dengan ibulah yang paling sayang dekat dia. Anak-anak tuan-tuan daripada dulu sampai sekarang pun dia duk rasa kawan dia lah yang paling sporting. Kawan dia lah yang paling kenal dia. Kawan dia lah yang paling memahami. Ayah tak faham dia, ibu tak faham dia. Salah sangka. Dia sangka benda lain, yang sebenarnya benda lain. Padahalnya tuan-tuan, kalau si anak tu masuk hospital, siapa yang sanggup bergolok bergadai nak selamatkan dia? Ayah dan ibu juga. Kalau dia sakit, siapa yang akan tunggu dia di katil hospital? Ibu dia juga, ayah dia juga. Kalau dia terpaksa ditolong, dipapah masuk bilik air dalam hospital tu, siapa yang sanggup basuh berak, kencing dan sebagainya? Kawan dia? Tak. Kawan dia ni hanya kawan untuk main game je, untuk seronok je. Yang akan tunggu bersengkang mata, yang akan menangisi apa yang dia sakit, penderitaan dia adalah ayah dan ibu dia. Tapi silap tegur sikit, silap nasihat sikit, nak lari dah. Tak mau duduk kat rumah. Pasal apa? Sebab kawan lebih memahami daripada ayah dan ibu. Salah sangka tuan-tuan. Dia sangka lain, yang sebenarnya lain. Ini benda yang biasa berlaku dengan jiran kita, dengan kawan kita. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi cuba tuan-tuan bayang bagaimana keadaan yang terpaksa dihadapi oleh Maryam. Dalam keadaan dia satu orang perempuan yang baik, dia tidak berpelesiran, dia tidak ada boyfriend, dia tidak bercengkerama dengan mana-mana lelaki. Satu orang perempuan yang sangat baik kepada Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba itulah yang ditakdirkan, yang dikendaki oleh Allah. Allah taala uji dia seolah-olah dia satu perempuan yang sangat kotor, yang sangat keji, yang sangat jelek akhlak dia. Kalau kita rasa kita ni tuan-tuan, ramai orang tak faham kita, tuan-tuan, tengoklah sejarah Maryam. Bagaimana keadaan yang terpaksa dia alami. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau orang tuduh kita macam-macam, orang sangka kita macam-macam, anak kita duk kata kita macam-macam, pasangan kita kata kita macam-macam, banyakkan bersabar. Kan kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apa yang Allah taala uji kepada Maryam. Baik, Allah taala bagaimana Allah taala cerita tuan-tuan sekalian? Allah taala cerita dalam Quran, waja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in
dan telah kami jadikan Isa anak kepada Maryam beserta ibunya sendiri, yakni Maryam, sebagai tanda kekuasaan kami. Nak tengok tanda kuasa Allah Ta'ala, tengok kepada Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila dia uji Maryam dan juga anaknya Isa alaihissalam, Allah Ta'ala buat pula satu keadaan untuk melindungi Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Apa tujuan tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala cerita benda-benda macam ni kepada kita? Ceritanya bahawa Allah Ta'ala ni Dia yang berkuasa segala-galanya, dan kita kena belajar terima hakikat tu. Cuba tanya diri kita, sejauh mana kita telah belajar menerima kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun kita sebenarnya tidak mahu menerima hakikat kekuasaan Allah Ta'ala ke atas kita. Kita kena belajar, orang Melayu kata kena belajar terima hakikat, bukan hakikat lepat. Bukan hakikat yang makrifat apa benda tu yang lepas, yang tu mengarut. Yang tu makin mengarut dah. Apa bismillah ke apa, alif lam alif tu dia jadi dekait dengan zakar lelaki pula. Yang kita tak fahamnya tuan-tuan sekalian, orang lagu tu lah orang kita nak mengaji. Awak yang teruk sangat orang kita ni tuan-tuan. Pasal apa teruk sangat? Saya bukanlah nak hina lepat ke siapa ke, bukannya kita nak hina dia. Tapi belajar agama ni tuan-tuan, carilah orang yang betul. Takkan kita nak ambil agama ni tuan-tuan, Allah dan Rasul. Itu agama. Takkan kita nak ambil ajaran Allah dan Rasul daripada orang yang macam lepat ni. Ni keluar ajaran makrifat hakikat apa benda tak tahulah, keluar Allah tu alif tu pasal apa dia alif dia tegak macam tu, sebab dia tegang tu pasal apa? Sebab dia berkait dengan zakar lelaki. Sampai tahap tu penghinaan terhadap agama, tapi masih ada orang duk follow dia, duk jadi followers dia. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena terima hakikat, bukan hakikat yang geng-geng hak sesat ni duk cerita, bukan yang tu. Jadi hakikat ni tuan-tuan sekalian, kita kena belajar terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Sebab apa? Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Bila kita bercakap tentang kita mesti belajar terima hakikat, katalah kita datang daripada keluarga yang miskin. Ada orang dia tak boleh terima hakikat yang dia ni miskin. Dia nak hidup macam orang lain hak kaya. Apa jadi? Maka lifestyle dia, cara hidup dia macam orang kaya walaupun dia sebenarnya miskin. Ini akan mendatangkan kesusahan kepada dia. Dia nak makan mewah, dia nak makan tempat-tempat yang high class, dia nak pakai baju mahal-mahal. Dia tak tengok realiti diri dia. Kita ni tuan-tuan kena tengok keadaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, hidup cara orang tidak ada duit. Barulah kita hidup barulah kita ni hidup bersesuaian dengan kadar kita. Tengok diri kita tu siapa. Jadi bila kita nak hidup mewah macam orang, sedangkan kita tak mampu pun, maka itu yang menyebabkan kita berhutang, mencipta hutang atas hutang dan sebagainya. Sama macam orang sakit. Kalau kita sakit, belajarlah terima hakikat yang kita ni sakit. Jangan duk buat macam orang sihat. Ni orang ajak makan nasi kandak, pergi makan nasi kandak. Yang kita sakit, kan? Orang lain makan 2 pinggan, kita pun belasah 2 pinggan juga. Yang kita sakit.
Orang lain makan seafood, oh kita pun seafood juga. Yang kita ni sakit, macam-macam lah kita ada masalah. Kita ada diet kita. Nak kena tengok padan-padan lah nak makan apa tu, daging ke? Boleh makan ke? Tidak kambing kan? Daging lembu boleh makan ke? Tidak. Apa? Seafood. Nanti kalau makan kena gout. Ni masa tak kena dia makan seafood tu macam dia sihat. Lepas makan tak boleh sampai merangkak. Sakit. Jadi sebab apa? Sebab kita tak belajar terima hakikat yang kita sakit. Jadi selagi kita tidak mendidik diri kita untuk belajar terima hakikat apa yang berlaku kepada kita, maka selama itulah tindakan kita akan merosakkan diri kita. Akan merosakkan diri kita. Ni anak-anak sekarang tuan-tuan duk main game sampai tak tidur malam. 3 pagi kongkak-kongkak duk gelak ketawa duk main game bunyi macam-macam dalam bilik dia. 4 pagi, 5 pagi. Yang kita bangun nak kencing ke nak semayang ke apa, tengok apa benda budak ni terang lagi bilik dia, bunyi suara macam-macam. Oh, pemain game. Ni anak-anak yang tidak belajar terima hakikat yang dia tu seorang manusia. Yang mana bila sebut manusia, dia perlu rehat, dia perlu tidur pada waktu yang betul, waktu tidur yang cukup. Bila kita tak belajar terima hakikat yang kita perlu tidur, yang kita perlu rehat, itu yang tidak tidur, dia berjaga malam. Kita tengok dah berapa kes anak-anak yang apa ni, orang muda tiba-tiba mati kan, macam-macam penyakit berpunca daripada hidup yang tidak sihat, gaya hidup yang tidak sihat, berjaga malam, tidur tak cukup, maka datanglah pelbagai masalah, kegagalan organ-organ penting dalam tubuh. Kita ni manusia, kita perlu rehat, dan cara rehat yang rutin setiap hari adalah tidur. Dan tidur kena betul. Waktu dia bila, pukul berapa lama, berapa jam. Ini contoh hakikat yang ada dalam diri kita yang kita mesti terima. Samalah juga tuan-tuan. Bila kita penat, bolehkah kita buat kerja? Tak boleh. Belajarlah terima hakikat yang kita dah penat. Rehatlah. Ni ada orang dia penat, dia mengantuk, dia bawa kereta juga. Itu yang accident. Kan? Itu maksud terima hakikat. Kita letih. Terimalah hakikat kita letih. Jangan bawa kereta. Itu maksud dia tuan-tuan. Bukanlah saya larang tuan-tuan bawa kereta, tak. Tapi nak bagi tahu apa yang patut kita buat apabila kita tahu kita mengantuk, bila kita tahu kita letih, bila kita tahu kita penat, exhausted. Jadi itu maksud belajar menerima kenyataan. Jangan kita melawan hakikat, jangan kita melawan kenyataan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita perkara-perkara seperti ini untuk kita menginsafi siapa kita yang sebenarnya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Maryam dengan tuduhan zina yang dibuat oleh orang-orang Yahudi terhadap Maryam. Tapi Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya. Maksudnya dia satu perempuan yang suci, yang tidak terlibat dengan zina. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk di kalangan orang-orang yang taat. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bahawa Maryam ni satu perempuan yang suci, kan? Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 42, wastafaki ala nisa'il alamin, dan kami memilih kamu, mengistimewakan kamu berbanding dengan segala perempuan yang ada di alam ini. Itu perkataan yang Allah Ta'ala guna dalam Quran, wastafaki ala nisa'il alamin. Allah Ta'ala telah memilih engkau, wahai Maryam, berbanding perempuan-perempuan lain dalam alam ini. Allah Ta'ala pilih Maryam
meletakkan Maryam pada kedudukan yang paling istimewa berbanding dengan seluruh alam, tapi Allah Ta'ala uji dia dengan tuduhan zina. Sebab tu kita, tuan-tuan, urusan Allah, benda yang tak mampu kita fikirkan. Benda yang tak mampu kita fikirkan. Macam kita lah, saya dah sebut banyak kali kan, kita manusia ni tuan-tuan, kita terhad. Kita sama kita manusia pun kita tak mampu nak fikir. Siapa yang bukan engineer, dia tak boleh nak faham kerja engineer. Siapa yang bukan doktor, dia tak boleh faham macam mana doktor buat kerja. Macam mana doktor boleh belah tubuh manusia, keluarkan organ, jantung ke, buah pinggang ke apa semua, jahit balik. Kita tak mampu buat sebab kita bukan doktor. Kita tak mampu nak fikir pun. Sebab itu bukan bidang kita. Sama sebagaimana orang yang bukan bidang perundangan, kehakiman, bukan lawyer, bukan hakim, dia tak faham benda yang berlaku dalam mahkamah. Orang yang bukan bidang telekomunikasi, dia tak faham macam mana penciptaan telefon ke apa ke, dalam bab telekomunikasi. Dia tak faham radar apa semua. Dia tak faham. Kita, antara kita sesama manusia pun, kita susah untuk faham kemahiran dan ilmu, kelebihan yang dimiliki oleh manusia lain. Apatah lagi untuk memahami urusan Allah, ilmu Allah Ta'ala dan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kita tak susah nak faham. Allah Ta'ala menyesatkan Firaun, tapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada isteri Firaun. Patutnya bagilah hidayah dua-dua orang. Tapi tak, Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kedua-duanya. Allah Ta'ala bagi hidayah hanya kepada isteri Firaun. Tapi Firaun Allah Ta'ala sesatkan. Nabi kita, kan, Nabi kita, tapi Nabi kita adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada bapa saudara Nabi. Patutnya bagi sekali lah dengan bapa saudara dia. Tak. Nabi Nuh alaihi salam, di kalangan nabi-nabi yang Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran, tapi Allah Ta'ala sesatkan anak dia, Allah Ta'ala sesatkan isteri dia. Benda yang kita susah nak faham, tuan-tuan. Macam itulah kehidupan kita hari ini. Bolehkah kita faham apa yang berlaku pada diri kita sekarang? Kita tak faham. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam ni, pasal apa Allah Ta'ala buat macam ni, kita tak faham, tuan-tuan sekalian. Maka ini antara perkara yang kita perlu sama-sama fikirkan, tuan-tuan sekalian. Baik, dah 7.30, tuan-tuan sekalian. Saya nak akhiri tuan-tuan sekalian kisah ini berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, sampailah kepada macam-macam sebagaimana yang kita tahu kisah yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang saya nak cerita akhir sekali, tuan-tuan sekalian, ialah bagaimana Nabi Isa alaihissalam ni dia diangkat ke langit. Kita skip lah banyak-banyak cerita tu, kita skip. Iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia cerita ketika mana Allah Ta'ala dia nak angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Sebelum Nabi Isa diangkat ke langit itu, bagaimana keadaan Nabi Isa alaihissalam? Sebahagian riwayat mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam keadaan ditidurkan itulah Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Lepas tu macam mana yang orang Kristian percaya bahawa Nabi Isa dibunuh? Bagaimana pula Yahudi percaya Nabi Isa berjaya dibunuh? Apa yang berlaku ialah Nabi Isa alaihissalam dia pergi kepada sahabat-sahabat dia, Hawariyun. Ada 12 orang dalam rumah tu, Hawariyun. Lepas tu pergi, masa dia Nabi Isa alaihissalam pergi tu, kepala Nabi Isa alaihissalam, rambut dia tu keluar air, menitis air. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok patung-patung Jesus, mana orang Kristian pun dia ada beberapa kepercayaan dia yang sama dengan kita orang Islam. Ketika hampir kepada peristiwa disalib itu, kita orang Islam pun percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam dia ada air yang menitik keluar daripada rambut dia. Dan itulah yang tuan-tuan boleh tengok sebahagian daripada patung-patung Jesus di gereja-gereja tertentu ditunjuk
air yang keluar dari rambut Jesus di sebahagian gereja-gereja orang Kristian. Lepas tu Nabi Isa AS berjumpa dan dia tanya kepada Hawariyun yang 12 orang tadi. Nabi Isa kata, ada di antara kamu yang akan diserupakan dengan aku, dan dia akan dibunuh kerana kedudukan aku, dan dia akan menjadi teman dekat dengan aku. Jadi Nabi Isa tanya, siapa? Dan satu orang yang masih muda, dia berdiri, dia nak jadi pengganti kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dia sanggup dibunuh untuk mempertahankan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nampak orang yang muda, paling muda di kalangan Hawariyun itu, maka Nabi Isa alaihissalam kata, duduk, kamu duduk, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nabi Isa tanya siapa? Kawan tu juga bangun. Nabi Isa suruh duduk, tanya lagi sekali, kawan tu juga bangun, sampai 3 kali. Dia kata, akulah wahai Isa, dia kata. Kemudian Nabi Isa confirm dengan, betul ke engkau yang ingin menjadi orang yang diserupakan dirinya dengan aku? Maka anak muda yang paling muda di kalangan Hawariyun itulah yang kemudiannya diserupakan muka dia, tubuh dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa ni tuan-tuan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dinding rumah tempat Hawariyun berada tu dia ada lubang. Dia ada satu lubang, dan daripada lubang itulah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila datang Yahudi dia nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka terserempak dengan anak muda yang telah diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka bunuh dia. Macam mana timbul orang Yahudi, orang Yahudi yang bunuh ni tiba-tiba was-was. Ini dalam Quran ada, tapi sebab kita dah dekat 7.40 dah, saya skip cerita itu. Tapi yang saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian ialah macam mana orang Yahudi tiba-tiba dia was-was. Dia was-was dengan betul ke mereka dapat bunuh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang mereka tangkap tu memang muka macam Nabi Isa dah, tubuh memang tubuh macam Nabi Isa dah, tapi kenapa mereka was-was? Jawapannya tuan-tuan sekalian adalah kerana sewaktu mereka nak bunuh ni, mereka dah survey dah. Mereka tengok dalam rumah tu ada 12 orang sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masuk, jadi berapa orang? 13. Dia orang dah kepung dah hintai dah. Jadi ada 12 orang dalam rumah tadi. Ialah sebab nak bunuh orang. Kita tengok pergerakan mangsa yang nak dibunuh tu. Maka dia perhatikan, oh dalam rumah ni ada 12 orang. Nabi Isa masuk, 12 campur 1, 13 orang. Ada 13 orang semua. Maka bila pasukan yang membunuh ini di kalangan Yahudi ni serbu masuk rumah tersebut membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka tengok yang ada adalah 12 orang. Sepatutnya 13 orang. Maka seorang lagi pergi ke mana? Ini antara misteri yang menimbulkan rasa curiga, ragu-ragu di kalangan pasukan pembunuh di kalangan Yahudi tersebut. Ini kisah dia yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca lebih detail, tuan-tuan akan jumpa ayat Quran dan sebagainya yang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi kemudiannya dia ragu-ragu. Apakah mereka berjaya, apakah mereka membunuh Nabi Isa atau mereka membunuh orang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita bicarakan pada pagi ini mendapat pahala, sebaik-baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pohon taufik dan hidayah, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.